Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 109 gambar dengan tema berbeza hasil sumbangan 19 misi diplomatik ke negara ini kini dipamerkan di Museum Daerah Belait. Kemarin diadakan majlis perasmian pameran fotografi Diplomatic Corps Brunei Darussalam from the eyes of foreign diplomats and their families. Dianjurkan dengan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Pameran tersebut adalah sebagai penghargaan terhadap kemajuan hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dengan para diplomat asing. Ia juga sebagai rasa terima kasih para diplomat asing atas layanan kerajaan dan rakyat negara ini. Pameran juga mengetengahkan gambar pemandangan indah dan saat-saat manis yang dinikmati diplomat asing ketika berada di negara ini. Perasmian pameran disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pameran fotografi Diplomatic Corps mengetengahkan ekspresi menarik yang diinspirasikan melalui cara diplomat asing dan ahli keluarga mereka melihat negara Brunei Darussalam. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 7 Januari depan. Pameran akan diadakan di daerah Temburong pada 9 Januari depan dan di daerah Tutong pada 23 Januari depan. Pandemik COVID-19 memberi kesedaran akan pentingnya menjaga adab kebersihan dan pergaulan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Adab luhur dan suci junjungan besar itu antara perkara yang dibincangkan pada seminar kaunseling kebangsaan. Seminar anjuran Persatuan Kaunseling Brunei Darussalam Perkap merupakan sebahagian daripada wadah bagi menyalurkan maklumat berkaitan kaunseling dan intervensi ke arah menangani masalah kesihatan mental terutama berkaitan pandemik COVID-19. Seminar dirasmikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Semasa majlis ini, para pembentang seminar menerima sijil penghargaan dan cenderamata. Ucap tamu pertama bertajuk Sunatullah dan kembali kepada sunnah disampaikan oleh Rais College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar antara lain mengongsikan COVID-19 menyedarkan pentingnya menjaga adab kebersihan dan pergaulan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memiliki pelajar pemimpin yang adil seksama. Sementara Meja Besar Rusli bin Haji bin Bujang yang dipertua Perkap dalam ucap pertama bertajuk memaknai intervensi dan vaksin ketuhanan dalam situasi krisis mengongsikan bagaimana wabak COVID-19 dapat dikawal di negara ini dengan cara pendekatan whole of nation, kepimpinan terbukti dan terpercaya dan keakuran rakyat dan penduduk. Melihat secara sepintas halus ya dulu apa COVID-19 ini yang memang sempat dalam hari ditekankan ada dalam press release dan itu betul kes hipotek pertama itu ada rakyat dan penduduk negara ini. Seminar bertemakan memaknai pandemik COVID-19 dari perspektif psikososial dan emosi dihadiri oleh para pegawai dan kaki tangan dari beberapa buah kementerian. Dengan cara yang cukup terapeutik lah, artinya bila wabak itu datang mana tadi seolah-olah 13 anggota Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB yang telah memeluk agama Islam diraikan dalam satu majlis yang berlangsung petang kemarin di Surah Al-Faizun Berakas Garrison. Mereka terdiri dari 8 anggota tentera darat di Raja Brunei TDDB, seorang anggota tentera laut di Raja Brunei TLDB dan 4 anggota tentera udara di Raja Brunei TUDB. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Mu'minun dan diikuti dengan dikir marhaban. Hadir Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Majlis diserikan dengan penyampaian cenderamata. Juga hadir pemerintah Angkatan Tentera, pengarah-pengarah, komandan-komandan, pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai ABDB. Pertandingan membaca Al-Quran secara murattal bagi jemaah dan penduduk Kampung Kulapis berlangsung malam tadi. Anjuran Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Pehin Khatib Abdullah Kampung Kulapis dan juga Ahli Majlis Perundingan Kampung MPK Kulapis. Pertandingan yang diadakan di Masjid Pehin Khatib Abdullah ini diadakan bersempena dengan sambutan Hari Keluarga Masjid Pehin Khatib Abdullah Kampung Kulapis.
Johan kategori lelaki Haji Muhammad Taib bin Haji Jaafar, manakala Johan kategori perempuan Hajah Nurleha binti Haji Saleh. 18 orang peserta menyertai pertandingan membaca Al-Quran secara muratal bagi peserta berumur 50 tahun ke atas. Pertandingan antara lain bertujuan mengasah kebolehan dan mencungkil bakat para peserta, khususnya para jemaah masjid dalam memperbaiki mutu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan baik. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Awang Badar bin Haji Awang Ali, Ketua Pesuruhjaya Pengakap dan juga selaku penasihat ahli jawatan kuasa takmir masjid berkenaan. Pertandingan dihasrat untuk memupuk semangat keislaman, keimanan dan ukhuwah persaudaraan Islam dalam kalangan jemaah muslimah belia masjid. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan kemarin. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 149 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. ...573 sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 10,271 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 163 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 82,909 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pasukan Polis di Raja Brunei PPDB mengingatkan orang ramai untuk sentiasa berwaspada dan mengambil langkah berjaga-jaga ke atas diri, keluarga dan harta benda sepanjang penghujung tahun 2020. PPDB turut mengongsikan beberapa langkah keselamatan ketika hendak meninggalkan rumah dan kenderaan. Jika hendak meninggalkan rumah, pagar, pintu dan jendela rumah hendaklah sentiasa dipastikan tertutup rapi dan berkunci. Jangan membiarkan perkakas yang boleh digunakan oleh penjenayah melakukan pecah rumah atau pecah kereta berada di luar kawasan rumah. Memasang alat penggera dan kamera liter tertutup CCTV dan memastikan kawasan luar rumah sentiasa diterangi dengan cahaya lampu yang mencukupi, tidak membiarkan barang-barang berharga ditinggalkan di luar kawasan rumah atau dalam kenderaan yang boleh menjadi daya tarikan penjenayah, membawa bersama barangan berharga dan dokumen-dokumen penting jika hendak keluar rumah. Segala wang ringgit, barang-barang kemas dan barang-barang bernilai hendaklah disimpan di tempat-tempat yang difikirkan selamat yang tidak mudah diketahui. Meninggalkan pesan kepada jiran tetangga dan memaklumkan pemergian kepada balai-balai polis berhampiran untuk membantu melihat dan memerhati kawasan rumah semasa ketiadaan di rumah dalam tempoh masa yang lama. Simpan nombor-nombor penting seperti talian-talian kecemasan dan nombor jiran tetangga. Jangan biarkan rumah dalam keadaan gelap dan meninggalkan sebarang petunjuk rumah tidak berpenghuni kerana ia boleh mengundang penjenayah. Apabila ingin melakukan urusan untuk mengeluarkan wang, sama ada melalui kaunter bank maupun dari mesin ATM, pastikan auda sentiasa ditemani serta untuk tidak membiarkan warga emas pergi mengeluarkan wang bersendirian. Menanamkan sikap pemanduan berhemah dengan sentiasa mematuhi undang-undang dan peraturan jalan raya dan mengikut arahan papan-papan tanda keselamatan. Jangan memandu laju melebihi had yang dibenarkan. Jangan menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Sentiasa menggunakan tali pinggang keselamatan semasa memandu. Tidak memandu ketika mengantuk. Melakukan pemeriksaan kenderaan bagi memastikan ia selamat untuk dipandu. Amalkan sikap bertolak ansur dan bertimbang rasa sesama pengguna jalan raya yang lain. Jangan meninggalkan barangan berharga di dalam kereta kerana ia boleh menarik perhatian penjenayah untuk melakukan pecah kereta dan curi. Sebarang perkara yang mencurigakan atau berbaur jenayah, segera hubungi pihak polis di talian kecemasan 993 atau datang ke balai-balai polis berhampiran bagi tindakan segera. Dua kejadian kebakaran melibatkan kenderaan pada Isnin lalu 28 Disember. Kejadian pertama berlaku sekitar pukul 5.25 petang di Jalan Telanai meranapkan sebuah kereta jenis SUV. Sementara kejadian kedua berlaku pada pukul 7.29 malam di Lebuh Raya Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadi Billah. Api dapat dikawal oleh orang awam sebelum pasukan bomba tiba. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat, tidak ada kecederaan jiwa dilaporkan dan punca dan kerugian masih dalam siasatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kereta dan bagi kenderaan yang melebihi usia 7 tahun ke atas dinasihatkan untuk membuat pemeriksaan di bengkel-bengkel yang mahir dan bertauliah.
Para peniaga disaran untuk menjalankan aktiviti jualan yang beretika semasa pemeriksaan Brunei Celebration 2020 BSB 2020. Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya menegaskan jabatan tersebut menjalankan pemeriksaan sejak BSB 2020 bermula bagi memastikan kepatuhan terhadap peraturan acara harga jualan murah. Tawaran diskaun semasa acara jualan hendaklah berdasarkan harga terendah yang ditawarkan semasa 30 hari terakhir sebelum BSB 2020 bermula, termasuk harga dan tawaran diskaun yang diberikan secara lisan semasa transaksi dibuat di antara peniaga dan pengguna. Peraturan bertujuan bagi memastikan pengguna tidak dipedaya oleh peniaga dengan penjimatan palsu berdasarkan harga sebelum yang telah dinaikkan atau dengan membuat kenyataan palsu mengenai harga sebelum acara jualan. Kegagalan dalam memberikan maklumat sokongan bagi mengesahkan ketulinan tawaran diskaun atau memberikan maklumat palsu mengenai harga diskaun dengan tujuan mengelirukan pengguna adalah menjadi satu kesalahan di bawah Perintah Pelindungan Pengguna, Perdagangan Wajar dan Peraturan Acara Harga Jualan Murah yang membawa denda maksimum sebanyak RM20,000 dan penjara selama 5 tahun. Oleh itu, para peniaga hendaklah mematuhi peraturan berkenaan dengan menggunakan harga sebelum yang sah sebagai asas kepada harga diskaun yang ditawarkan bagi membolehkan para pengguna membuat perbandingan harga sebelum dan harga selepas secara adil dan telus dan seterusnya membuat keputusan pembelian yang tepat. Orang ramai juga dinasihatkan untuk menjadi mata dan telinga dengan memberikan maklumat kepada pihak JPHEP sekiranya mengesyaki sebarang amalan perniagaan yang tidak wajar. Sebarang aduan hubungi JPHEP melalui talian Darussalam 123, aplikasi mudah alih pengguna bijak atau email di aduanpengguna@jpes.gov.pn. Bagi memperkenalkan produk-produk yang terdapat di daerah Temburong dengan lebih dekat, 15 ahli Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam Kelmarin mengadakan lawatan muhibah ke Majlis Perundingan Kampung Ratai serta Majlis Perundingan Kampung-Kampung Puni dan Ujung Jalan. Lawatan diketuai oleh Dayang Haja Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Semasa lawatan, rombongan berpeluang melihat produk kampung Majlis Perundingan Kampung Ratai serta demonstrasi pembuatan biskut ambulong. Sementara semasa di Majlis Perundingan Kampung Puni dan Ujung Jalan pula, rombongan berkesempatan melihat demonstrasi pemprosesan telur masin serta produk-produk yang diusahakan oleh Majlis Perundingan Kampung berkenaan. Kami melawat ke Kampung Ratai di mana kami ditunjuk cara bagian masakan seperti membuat tapai, kemudian tat nanas. InsyaAllah pada tahun akan datang mungkin kami akan melawat ke kampung yang berlainan di daerah Temburong atau Tutong, insyaAllah.